Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Daging dibagi dicampur bihun, nasinya mentah diberi timun. Pagi-pagi lekaslah bangun, mari bekerja jangan melamun. Alhamdulillah sedang penonton yang dikasihi sekalian, jom sama-sama kita susun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 20 Syawal 1441 Hijrah bersamaan 12 Jun 2020, Allah masih lagi memanjangkan umur kita. Semoga dengan panjangnya umur kita ini menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sedang penonton yang dikasihi sekalian. Hari ini kita nak bincangkan tentang satu topik berkenaan solat tahajud. Solat tahajud kebanyakan mungkin ramai yang dah dengar, maklum solat tahajud, tetapi sebahagian kita ada muskil tentang waktunya, kaifiatnya dan sebagainya. Dan insya-Allah hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut tentang solat tahajud. Dan hari ini saya tidak keseorangan, bersama dengan panel kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Baik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Sama-sama alhamdulillah. Balik kampung Ustaz? Tak balik lagi ni. Tak balik lagi. Allah. Nak kena balik ni. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di studio. Baiklah, kepada sedang penonton yang mungkin ada soalan untuk diajukan, boleh buat panggilan ke nombor 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan seringkali saya ingatkan, pastikan soalan yang diajukan sekitar tajuk kita iaitu solat tahajud. Jadi tanpa buang masa, saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk sedikit pencerahan atau mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada Da'i Hakim pada pagi Jumaat yang mulia ni Da'i. Kita dapat bersama sekali lagi di dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, bicara kita tentang solat tahajud. Solat tahajud. Dan pada tuan-tuan dan perempuan pekhabar semua, hari ini 12 hari bulan Jun, 12 Jun 2020, samaan 20 Syawal 1441, dan hari ini bermula kita pada satu tahap panggil apa? PKPP. PKPP. Jadi bermula hari ini, mungkinlah ramai yang balik kampung dan sebagainya. Musim durian pula ni. Alhamdulillah. Apapun kita teruskan bicara ilmu kita yang tak akan berhenti, dan sememangnya ilmu ni selagi kita gali, kita rasa lagi kosong lagi sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, bila kita belajar, kita cari lagi daripada satu siri ke satu siri, daripada seorang guru kepada seorang guru, dan daripada satu buah kitab kepada sebuah kitab yang lain. Memang orang kata apa dia, inilah yang katakan suatu kehidupan yang amat bermakna, yang Nabi SAW didik tarbiyah umat dia supaya menjadi orang yang berilmu. Inilah sebenarnya. Walaupun kita dengar tahajud apa dia Da'i Hakim, tuan-tuan sekalian, bunyi tu macam tak ada masalah. Maknanya kita dengar tu biasa je. Tapi ini yang sebutnya suatu ibadah. Kalau sekiranya kita nak lakukan yang disebut solat tahajud ini, suatu perkara yang amat susah sukar, melainkan kepada hamba Allah yang benar-benar, yang mereka itu hati cekal, mereka berada di atas landasan perjuangan Islam yang sebenar, Da'i dan tuan-tuan sekalian. Baik, di dalam Al-Quran, kita lihat iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Isra ayat yang ke-79. Firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Maksud dia apa dia? Maka kata Allah. Di situnya Allah menyatakan wa minal laili. Dan bukan maksudnya satu malam yang penuh, kata Allah. Wa minal laili. Lailan ni maknanya sebahagian ataupun juzuk daripada waktu malam, bermula daripada ghurub matahari sehinggalah fajar Shadiq. Kalau kita baca dalam Quran, tuan-tuan sekalian, kita baca selalu dalam surah Al-Isra' juga, dalam ayat yang pertama umpamanya. Dalil peristiwa berlakunya Isra' wa Mi'raj. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau nak sambung, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Allah menyebut di situ, ya, apa dia, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah tidak menyebut satu kalimah yang dikatakan di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bila disebut lailatan, maksud dia lailatun itu satu malam yang disebut bermula daripada ghurub matahari sehingga terbit fajar Shadiq. Maknanya itu malam yang penuh. Lailatun tu malam yang penuh. Tapi kalau disebut lailan, dia adalah sebahagian daripada ataupun juzuk malam yang disebutkan tadi. Maka ayat yang disebutkan, dibacakan tadi, wa minal laili, maknanya dan sebahagian daripada laili, sebahagian daripada malam itu. Lalu Allah menyatakan fatahajjud bihi. Fatahajjud bihi, ni yang kita kata solid, da'i, tuan-tuan sekalian, kalimah Allah sebut fatahajjud bihi. Tahajud. Fatahajjud bihi. Apa dia? Iaitu sebahagian daripada malam itu hendaklah kamu bangun untuk mendirikan solat tahajud. Kemudian Allah berfirman lagi, nafilatan laka. Nafilah ni apa dia? Yakni sebagai satu additional, tambahan. Ya, suatu ibadah tambahan sebagai solat tambahan laka bagi kamu. Sudah tentulah tuan-tuan. Yang kita nak buat ni, solat tahajud ni, sebagai satu ibadah tambahan, sebagai satu solat tambahan, bukan untuk orang lain tetapi balik kepada kita. Laka maknanya bagi kamu. Nak menambah lagi pahala, nak menambah lagi kamu punya ketaatannya kepada Allah, nak menambahkan lagi kamu punya apa dia orang kata, rasa kelazatannya beribadah. Kemudian Allah menyebut asa, ya, dan diharapkan, hopefully, mudah-mudahanlah, maksud dia begitu, kata Allah, ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kata Allah, diharapkan bila orang yang mendirikan solat tahajud, orang yang melaksanakan ibadah tahajud, sebahagian daripada malam itu mereka bangun, dalam bahasa yang lainnya da'i, dan tuan-tuan sekalian, kita bangun qiyamul lail. Sebab itu disebut dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum, ya, qum tu, qumil laila illa qalila ila akhirah. Pada ayat yang pertama tu Allah menyebut wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut? Maka Allah menggelarkan Rasulullah ni dengan namanya Muzammil. Ya, Muzammil, orang yang berbungkus, orang yang berselimut. Sebab Nabi baru terima wahyu daripada Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq ni. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi ni ialah terkejut. Dapat satu perkara yang baru dalam hidup dia. Dia pun tak tahu siapa yang suruh. Ya, apa dia, Iqra' ya Muhammad, Iqra' ya Muhammad. Nabi pun jawab, ma ana biqari, ma ana biqari. Aku tak tahu membaca. Rupa-rupanya yang apa dia suruh ataupun perintah Nabi baca itu adalah Jibril AS di Gua Hira pada waktu itu. Jadi Nabi macam satu keadaan yang takut, gusar dan sebagainya. Bila Nabi balik da'i, tuan-tuan sekalian, maka ketika itu Nabi minta supaya isterinya Khadijah bintu Khuwailid selimutkan dia. Itu yang katakan Muzammil, gelaran yang Allah beri sebagai Muzammil, lembut, yang disebut namanya ya ayyuhal muzammil, wahai manusia yang berselimut. Bila baca tafsir dalam tafsir Ibn Katsir, maka Muzammil itu adalah kepada Nabi SAW. Sebab gelaran ni suatu yang orang kata apa dia, kalau Allah yang beri gelaran lagilah suatu yang mulia, macam Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni pernah apa dia tidur di atas tanah pada waktu itu. Lalu ketika itu Nabi tengok Ali bin Abi Talib, Allahu Akbar.
Macam mana agak-agak boleh tidur di atas tanah. Lalu Nabi gelarkan Ali bin Abi Talib ni sebagai Abu Turab. Maknanya bapak turab, bapak tanah. Tapi Ali tak marah. Ali ni seronok kan. Sebutlah aku dengan macam tu ya Rasulullah. Sebab gelaran yang Nabi beri ni tuan-tuan, dia ada ciri berkat. Itu Naim. Tuan-tuan sekalian. Dia berkat. Dia berkat. Jadi balik tadi. Allah perintahkan Nabi SAW, qum tadi bangun. Bila tafsirnya di situ, qumil laila illa qalila. Sama jugalah macam kita sebut sebagai qiyamul lail. Cuma nanti kita akan panjangkan nanti. Ya. Qiyamul lail ini kita panggil sebagai satu bentuk panggilan umum kepada seluruh malam yang kita lakukan ibadah. Qumil laila illa qalil. Qiyamul lail kita katakan waktu dia selepas Isyak. Kemudian sampai bila? Sampailah terbit fajar. Maknanya sampai subuh. Itu yang dibahaskan oleh ulama. Maknanya qiyamul lail. Tapi kalau fatahajjud bihi. Fatahajjud maksudnya tahajud itu adalah satu yang berbentuk khusus. Nanti kita akan lanjutkan kaifiat yang disebutkan oleh Da'i Hakim tadi tuan-tuan. Walaupun yalah kita senang kita sebut mudah kita kata tahajud. Tapi macam-macam ni pagi ni kita tengok nanti. Macam-macam soalan daripada penonton, macam-macam soalan nanti daripada WhatsApp dan sebagainya. Nak bertanyakan tentang kaifiat ada yang boleh tak ustaz? Saya ni tak tidur tapi nak tahajud. Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya ni kira payah nak tidur. Memang malam ni susah nak tidur tapi saya tidur siang. Ustaz, boleh tak sepanjang malam saya tak tidur? Saya bangun kemudian saya sembahyang tak berhenti sampai subuh. Nanti kita tengok macam-macam dia punya perbahasan konflik macam mana yang disebutkan tadi kaifiat solat tahajudnya. Jadi begitu kita nampak bahawasanya orang yang solat tahajud ni Allah menyatakan tadi mudah-mudahan mereka itu diharapkan akan bangkit pada hari kiamat tadi, Rabbuka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah tuan-tuan sekalian, dibangkitkan lalu mereka itu diangkat kedudukan mereka maqaman mahmudah. Orang yang bertahajud ni Allah declare tadi dalam Quran surah Al-Isra pada ayat yang ke-79, mereka akan diletakkan di tempat ataupun satu kedudukan makam bagi orang-orang yang terpuji. Mahmudah ni makam orang yang terpuji. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Solat tahajud merupakan suatu perkara yang sangat dituntut sehingga disebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Tadi Ustaz ada sebut tentang ialah kelebihan solat tahajud. Jadi kita sebagai yang mendengar itu rasa semangat Ustaz. Tapi juga ialah kadang-kadang bila semangat mesti ada persediaan. Betul. Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Kasih Nurul Shah bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, da'i serta warga kerja. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah persediaan sebelum kita ingin melaksanakan solat sunat seperti tahajud dan sebagainya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kasih yang sudi bertanya. Ada ke Ustaz persediaan sebelum melakukan? Silakan. Sebenarnya begitu. Memang ulama telah meletakkan suatu garis panduan ataupun suatu panduan untuk orang yang nak mendirikan solat tahajud ni. Maknanya dari sudut persiapan dia, betul, kemudian persediaan dia. Yalah, kita tengoklah apa pun nak raya pun ada persiapan persediaannya. Kemudian kalau kita kata Ramadan baru ni pun sebelum Ramadan pun kita ada puasa sunat puasa sunat hari bulan Syakban umpamanya yang kita sentiasa berpuasa Isnin Khamis, kemudian puasa hari Bid, hari putih 13, 14, 15. Maknanya kita ada dia punya intro dia, dia ada dia punya starting dia dulu dengan apa dia orang kata macam kita nak bersukan, nak main bola dan sebagainya, dia ada warming up dan sebagainya. So begitulah bila kita nak bertahajud ni tuan-tuan, kata ulama, di antara yang pertama perkara yang perlu kita lihat sebelum kita melakukan solat tahajud iaitu kita berniat yang terbaiknya. Berniat sebelum kita nak tahajud. Maknanya berniat masa bila? Waktu kita nak tidur. Kan? Sebab kita lihat gini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan definisi tahajud itu sendiri. Tahajud tu maksud dia apa dia? Tahajud itu kita bangun selepas tidur. Maknanya tahajud itu sendiri maksud definisi dia kita bangun selepas tidur. Maknanya kita bangun, kita lepas tidur kita bangun. Bangun untuk apa? Maknanya untuk mendirikan solat. Itu maksud dia. Baik. Bila mana kita nak tidur, tidur malam lah. Katalah pukul 10, pukul 11 kan. Tapi ada juga orang yang jenis tidur hari-hari tidur lewat dah. Pukul 1, pukul 2 kan.
Macam mana nak tahajud kan. Sebab itu kalau kita tengok orang kampung ni biasa dia tidur awal. Bila tidur awal tu dia dah ada pasang niat dah. Dia dah niat. Yalah, sebelum tidur dengan surah Al-Mulknya, kemudian surah Sajadahnya dibaca, kemudian sebelum tidur dibaca surah Waqiah, itu antaranya. Kemudian dengan apa dia doa sebelum tidur. Dan sebelum dia nak melelapkan mata tadi, bolehlah dia niatkan, ya Allah, ya, sesungguhnya aku ni nak bangun untuk solat tahajud. Yang katakan 1/3 akhir pada waktu malam. Ya, maka niat itu niat mudah je, bukan nak panjang sahaja, tu tak payah, tak perlu. Tapi dalam hati tu lintasan, aku nak bangun tahajud. Supaya apa dia? Supaya sebenarnya kita nak dipermudahkan bangun. Sebab itu orang yang dah biasa bangun tahajud ni, dai tuan-tuan sekalian, memang dia dah biasa tu jadi mudah. Pukul 4 pagi dah ready dah. Betul. Memang mata dia senang celik. Ada juga ulama ya memberi satu tips ataupun apa dia kaedah. Bagaimana kita nak mudah bangun untuk tahajud, ya. Sama ada siang ataupun malam. Katalah kita nak bangun siang. Nak bangun siang, kita tidur katalah dalam pukul berapa sebelum zuhur umpamanya. Kita nak bangun pukul 1, ya. Jadi ada di antara petua ataupun tips ataupun kaedah yang ulama kongsi dengan kita, boleh kita amalkan. Amalkan bacaan surah Al-Kahfi ayat 107 hingga ayat 110 ayat 110. Ya, yang disebut innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai habislah daripada ayat 107 sampai ayat 110 untuk memudahkan bangun. Ya, bangun yang kita niatkan tadi. Kalau siang sianglah, kalau malam malam. Bukan banyak pun, lebih kurang 3 ayat tuan. Ya, itu antaranya. Jadi di antara tadi ada niat kita sebelum kita tidur tadi, aku nak bangun tahajud. Itu yang baik. Dan juga disebut di dalam apa dia riwayat menyatakan bahawa sekiranya kalau sekiranya katalah dia tertidur. Dia dah niat dah apa dai tuan-tuan sekalian, dia tertidur lajak sampai lewat subuh. Dia tak bangun tahajud dia. Tetapi pahala dia dapat juga sebagaimana seolah dia bertahajud. Kira juga. Dia kira. Allah. Tapi bukanlah yang pakai niat aja. Yang dia punya pahala ni pakai niat tu tak jadi. Dia tahu, dia kata aku niat ni dah pahala lah. Ini 10 tahun hidup, 20 tahun hidup, kira main pahala pakai niat tak jadi. Tuan-tuan, maknanya dia bukan kata niat sahaja. Cuma waktu tu tak entah macam mana dia terlajak tidur sampai 6.30, syuruk pukul 7. Dan boleh bangun subuh. Terlepas tahajud, pahala dapat. Pahala tahajud tu seumpamanya. Sebab dia dah biasa dai. Dia dah biasa melakukan, dia dah biasa melaksanakan. Itu kelebihan tu. Bila kita dah biasa lakukan, dia jadi kelebihan yang cukup banyak. Walaupun kita tertinggal, dapat juga pahala niat tadi. Itu satu. Yang kedua iaitu sunat. Ini antaranya suami mengejutkan isteri ataupun isteri yang bangun dulu mengejutkan suami. Disebut dalam hadis, sesungguhnya ya, suami yang bangun tahajud, kemudian dia bangun itu bukan untuk dia seorang, tetapi juga dia kejutkan isterinya. Dalam hadis itu menyatakan mafhumnya, kalau sekiranya isteri itu enggan bangun, lalu suami tadi ambil air merenjiskan ke wajah isteri tadi, maka itulah yang dikatakan rahmat. Itu yang disebut. Kalau sekiranya isteri pula bangun, tengok suami tak bangun ni, ada harapan ke tidak suami aku ni? Ke dah meninggal ke apa ke? Contohnya gitulah. Jadi bila isteri tengok suami pula, dia pun nak kejutkan suami. Lalu ketika itu suami dia macam enggan. Isteri tadi ambil air, renjiskan di muka. Jangan tuang pula dengan satu timba pula, satu baldi kan. Meninggal pula kita dibuat suami nanti. Jadi artinya kita ambil air, renjiskan ke muka wajah suami tadi. Ini pada isteri-isteri lah yang di rumah ni. Bila kita renjiskan tadi, lalu suami tadi bangun, Nabi kata, maka rahmat ke atas isteri tadi. Ini yang dimaksudkan tadi. Ya, maknanya persiapan tadi. Ya, kita bangun, jangan kita seorang. Dan isteri kita kejutkan juga. Kalau isteri tadi kejutkan juga ya, suami. Dan begitu jugalah satu keluarga, satu family. Dan kemudian yang ambil sikit lagi dai, tuan-tuan sekalian, maka orang yang nak bertahajud, sebelum bertahajud, maka sunatnya, persiapannya, dia bersiwak. Siwak ni maknanya kita gosok gigi lah. Gosok gigi. Maka pahala yang orang bertahajud gosok gigi dengan orang yang tak bersiwak ni 70 kali gandaan. Allah. Itu yang antaranya. Orang yang bersiwak, dia punya kelebihan dia 70 kali gandaan. Dan orang yang tidak bersiwak, walaupun bangun tahajud,
tetapi tak sama dengan orang yang bersiwak. Itulah lebih kurang persiapan dia. Nak sebut lagi ada yang lain lah. Tapi itu antaranya yang kita boleh kongsi persiapan yang disebutkan tadi sebelum kita mendirikan solat tahajud. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Ada 3 persiapan yang Ustaz kongsikan, mungkin lebih akan Ustaz kongsikan selepas rehat nanti. Yang pertama iaitu berniat, yang kedua sunat suami mengejut isteri dan sebaliknya, dan yang ketiga bersiwak. Jadi kita nak berehat seketika, terus patuh SOP sepanjang tempoh PKPP. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami ialah mungkin baru buka televisyen, mungkin baru sertai kami. Hari ini kita membincangkan tentang topik ibadat iaitu tajuknya solat tahajud bersama dengan panel kita Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Jadi kepada sidang penonton yang ingin ajukan soalan boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, tadi Ustaz dibicarakan tentang yang suami ini digalakkan sunat mengejut isteri ataupun isteri kejut suami. Ada satu soalan yang ditanyakan di WhatsApp, mana yang lagi afdal Ustaz? Kadang-kadang macam sekarang ni musim balik kampung Ustaz. Balik kampung ramai. Jadi dia pun tidur di rumah orang tamu. Jadi ada soalan diajukan daripada Nur Pantai Dalam Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah solat tahajud dilakukan lebih afdal secara bersendirian dan bagaimana pula hendak melakukan solat tahajud secara bersendirian jika di tempat tidur itu ada ahli keluarga lain yang sedang tidur? Yang kedua, adakah Allah Subhanahu Wa Taala masih mengangkat darjat solat tahajud seseorang itu jika dapat dilihat oleh orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan ataupun Cik Nur yang bertanya tadi tentang yang pertamanya, bagaimana kita nak solat tahajud tadi, sama ada yang disebutkan tadi afdalnya seorang ataupun kalau nak buat berjamaah bagaimana. Baik, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dia menyatakan dalam hadisnya ataupun amalan Nabi sendiri, kebanyakan solat-solat sunat ni yang pertamanya Nabi lakukan di rumah. Sebab itu Nabi kata jangan jadikan rumah kamu bait itu seperti mana kubur, Nabi kata. Maknanya hendaklah kita juga memeriahkan ataupun mengimarahkan rumah tadi, iaitu khusus pada solat-solat sunat. Tapi kalau yang solat mafruḍah, solat fardu yang 5 waktu itu berjamaahnya di masjid. Baik, maknanya sembahyang sunat. Hatta sekalipun kita dengar azan subuh, ya, Allahu Akbar, habis azan subuh, maka kita solat sunat yang disebut solat sunat fajar ataupun solat subuh itu sembahyang di rumah. Maknanya kita pergi masjid tu kira dah ready dah dengan solat sunat, menunggu untuk sembahyang fardu subuh je. Baik, bila mana solat yang disebut solat tahajud ni, yang disebutkan tadi, wa minal laili fatahajjad bihi, tu ayat dia. Ada mungkin tadi saya mungkin tersilap sebut ayat yang disebutkan tadi fatahajjud bihi, dia bukan baris dhammah, dia baris atas, baris apa dia fathah. Fatahajjad bihi, maknanya sebahagian daripada malam tadi kita tidur, kemudian kita bangun tadi untuk mendirikan solat tahajud, yang sebaiknya kita lakukan seorang diri. Maknanya kita buat sendiri-sendirilah. Itu yang baik. Walaupun kita dengan isteri kita. Kecuali ada juga
ulama membahaskan kalau sekiranya untuk memimpin ataupun untuk membimbing ataupun untuk menaikkan apa dia semangat, kalau bahasa kita moden sekarang ni apa dia disebut bahasa medsos ni, booster, penggalak. Jadi bila mana nak menggalakkan, nak encourage apa dia yang lain-lain supaya mereka buat itu tak ada rasa macam bosan, boring, maka boleh dengan niat tadi bukan apa, untuk membimbing, memimpin. Macam solat sunat tasbih umpamanya. Jadi kalau kita buat seorang memang demam tu kan. Kan? Memang kita susah nak buat seorang ni. Tapi kalau ramai-ramai semangat baik. Kita dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bergaung bila ramai. Kalau kita seorang, mungkin daripada 300 jadi 30 kali je tasbih yang kita buat. Ataupun tidur tak habis daripada rakaatnya. Jadi begitu. Maknanya, yang sebaiknya tahajud ini, kata ulama', maknanya kita buat sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi lah. Kita sembahyang tahajud seorang-seorang. Kemudian sembahyang taubat seorang-seorang. Cuma kita aturlah sembahyangnya daripada apa yang kita nak buat. Kita aturkan. Kalau dah sembahyang isyak, maka dah sembahyang sunat ba'da isyak. Kemudian kita pun dah ready bangun tahajud tadi. Bila kita bangun, kita buat solat sunat wudu 2 rakaat. Kemudian kita buat solat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian kita buatlah tahajud. Tahajud ni dia tak ada had rakaat. Nak buat berapa banyak buatlah. Tapi Nabi buat ada hadisnya. Nabi buat sekadar 11 rakaat termasuk witir. Itu antaranya. Nanti kita akan panjangkan nanti lagi. Ini cuma nak sebutnya yang disebutkan tadi, bangun tahajud itu yang afdalnya kita buat sendiri, maknanya seorang-seorang. Itu soalan pertama. Yang kedua tadi da'i, maknanya apa dia? Adakah diangkat darjat kalau dilihat? Maknanya diangkat darjat orang yang tadi apa dia? Walaupun dilihat oleh orang. Walaupun tahajud ni, kalau sekiranya kita buat, yang sebaiknya kita jangan maklum beritahu dan jangan kita hebah-hebahkan pada orang. Sebab semayang ni kita betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu mi'raj, jambatan diri kita sebagai hamba kepada Allah pada waktu malam ni sedang orang nyenyak tidur. Sebab itu kalau bolehnya kita jangan riuh rendah, jangan kita cerita pada orang semalam aku tahajud. Sebab itu hari ni aku bangun lambat, minta maaf lah. Cerita pula pada orang tak kan. Dia seronok cerita. Oi bangun tahajud malam tadi. Dan aku pula selalu buat 2 rakaat. Entah macam mana malam tadi aku terlajak buat 20 rakaat tahajud. Cerita pula banyak rakaat buat. Yang ni lah kita khawatir takut. Iblis dan syaitan, dia cari poin ini. Dia cari masa yang sesuai. Untuk apa? Untuk menggoncangkan iman. Dengan adanya ujub. Nampak? Dia rasa dia, agaknya lah taman ni, jalan ni aku seorang je ikut bangun. Maka ini yang iblis suka ni. Dia cuba masuk ikut mana-mana. Ya, suatu situasi pada waktu itu supaya apa dia? Kita jadi orang yang tidak ikhlas bila lakukan ibadah. Ini kita takut. Kita ada ujub, kita ada riak, kita ada sum'ah dan sebagainya. Rosak ibadat kita. Yang baiknya kita buat sendiri-sendiri dan kita buat. Jangan beritahu orang. Cuma bila mati nanti, baru orang tahu. Ya, bukan isteri dia cerita, tapi mungkin rakan-rakan. Aku pernah duduk sebilik dengan dia. Masya Allah. Pukul 3 pagi dah bangun tahajud. Allah. Itu sebab mati dia nampak. Mati dia di Madinah dalam keadaan mati dia husnul khatimah. Ada sahabat saya da'i meninggal. Dah setahun lebih dah. Allah. Dia meninggal di Madinah, tuan-tuan sekalian. Yalah, saya sama dengan dia lama lah. Kira apa juga program aktiviti, humanitarian mission, misi kemanusiaan di Vietnam, di Indonesia, di Palu, Sulawesi, Indonesia sebelum ni. Bila kita bersama dengan dia, kita tahu dah memang itulah dia punya amalan dan ibadah. Tapi tak pernah pun dicerita pada orang kan. Maknanya kalau da'i dihitam pun ada tanda-tanda sujud yang kuat. Itu bukan kehendak dia pun kan. Betul. Bukan dia sengaja nak tenyih ataupun diletak conteng dengan orang, bukan. Maknanya itu yang ditakdirkan oleh Allah. Dan kita pun tahu, dia pun tak pernah cerita pun dia ni sembahyang tahajud kuat. Dia tak pernah cerita pun, cuma menggalakkan dari sudut dakwahnya, dari sudut menyampaikan ilmu, maka bangun tahajud. Maka da'inya hitam, tuan-tuan. Yang saya bersama dengan dia, ya, dalam misi kemanusiaan banyak tempat. Bila mana pukul 3 pagi kebiasaannya dia dah bangun. 3 pagi.
walaupun letih siangnya, berhempah pulas lah kita kata bekerja yang disebutkan tadi dengan menyampaikan bantuan, kemudian ibadat korban. Letih siang tapi malam tak macam dia ni orang yang letih. Dia boleh bangun, dia boleh istiqamah. 3 pagi bangun, 3 pagi bangun. Habis tahajud kemudian dia baca Quran. Habis tahajud dia baca Quran. Itu antaranya. Jadi ertinya apa dia? Orang macam ni, dia tak cerita pada orang. Tapi bila kita nampak dan kita menyaksikan amalan baik dia, bila dia meninggal, kita tahu, Masya Allah. Oh, ini yang Allah kurniakan. Meninggal da'i, tuan-tuan sekalian, dia meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Selesai daripada mengerjakan ibadah haji. Sampai tanda wajah yang kata mati husnul khatimah jelas nampak. Bila dia meninggal, air mata mengalir. Waktu itu sudah tidak bernyawa. Sekujur badan, air matanya mengalir. Saya menyaksikan anak dia hantar anak dia mengaji di Madinah. Jadi bila kita tengok, Masya Allah, Subhanallah. Ini yang kata Allah kurniakan. Di antara amalan dia, memang istiqamah. Pukul 3 pagi dah bangun, 3 pagi dah bangun. Itu yang saya, belum lagi sahabat yang lain. Betul. Yang bersama dengan dia. Begitulah lebih kurang maksud dia. Ya, sebaiknya amalan yang disebut Qiyamul Lail, tahajud ini, kita biarlah buat seorang-seorang dan kita jangan cerita pada orang, jangan hebah. Takut bila kita, orang tahu kita ni buat tahajud, takut nanti datang satu rasa riak dan ujub dan macam-macam lagi lah. Akhirnya nampak kita takutnya tidak diiktiraf oleh Allah tadilah, darjat dan sebagainya tadi, Allah tak tengok. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada yang bertanya tadi, Puan Noh, yang pertama, afdal sendiri. Yang kedua, jangan dihebah-hebahkan akan amalan kita supaya tidak datang akan sifat riak itu sendiri. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada satu soalan dari penonton luar. Jadi jom sama-sama kita saksikan bikisan video ini. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya ada soalan nak tanya ni Ustaz. Kadang-kadang kan saya tertidur lepas maghrib tu Ustaz. Lepas tu selalunya saya akan terbangun jam 12 malam. Lepas tu kalau saya solat isyak, dia saya sambung tahajud. Boleh kan Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi tentang Ustaz. Yalah, dia ni kadang-kadang mungkin kerja lewat Ustaz, balik lewat malam. Jadi dia lepas maghrib terlelap. Bangun satu pagi, solat isyak dan buat tahajud. Adakah boleh atau bagaimana? Maghrib tu dia sembahyang ke tidak? Maghrib sembahyang lah. Cuma dia dah letih sangat. Kata orang putih apa, exhausted. Dalam keadaan yang terlalu letih, penat. Tiba-tiba bangun-bangun pukul 2 pagi lah kita kan. Dia maknanya isyak tadi tak sembahyang lagi lah. Jadi artinya dia nak sembahyang isyak kemudian dia nak tahajud. Dia begini, tentang solat isyak dulu. Solat isyak ni ada perbahasan ulama' ataupun ada khilaf ulama' pada waktu dia. Ada yang pertama pandangan ulama', waktu isyak ni tamat pada pukul pada tengah malam. Lebih kurang iaitu pukul 12-12.30 malam. Itu pandangan pertama. Yang kedua menyatakan pada 1/3 malam. Ya, jadi maknanya lebih kurang dalam pukul 3:30 pagi. Dan kalau kita mengambil pada mazhab Syafi'i, maka dia punya waktu antara isyak nak habis waktu luput waktu isyak itu ialah sehingga terbit fajar, maknanya sampai waktu subuh. Yang tu yang biasanya kita amalkan. Tapi ulama' tadi ada menyatakan bahawa ingat bahawasanya waktu isyak itu ada yang tamat lebih kurang dalam pukul 12.30 ataupun tadi yang keduanya pandangan mengatakan lebih kurang dalam 3.30. Lepas tu maknanya dah habis dah waktu isyak. Tapi kalau kita ambil pada mazhab Syafi'i, maka dia sehingga sebelum subuh lah maknanya, terbit fajar tadi. Cuma yang tadi, bagaimana kalau sekiranya dia tertidur, tengok-tengok jam pukul 2 pagi. Adakah dikira sudah dia tadi tidur? Kemudian dia boleh bertahajud? Baik, jawapan dia yang pertama, solat fardu isyak tadi, dia kena buatlah. Itu solat yang fardu. Kemudian setelah mana kita lakukan solat fardu isyak, yang sebaiknya tuan-tuan, jangan tinggalkan dia punya pasangan dia. Bila semayang fardu ni, dia ada semayang sunat. Sama ada qabliyah ba'diyah ataupun tak ada ba'diyah, maka ada qabliyah. Contoh kalau isyak, dia ada qabliyah dan ada ba'diyah. Sama ada kita nak, kalau buat 4 rakaat itu lagi bagus. Sebelum isyak dan 4 rakaat selepas isyak. Kalau kita rasa cukup 2 rakaat itu yang aku mampu, buatlah 2. Jangan tinggalkan. Kalau kita tak buat qabliyah isyak, maka ba'diyah isyak ni kita sembahyang. Sebab bila mana kita nak tahajud, ialah kita rasa rugilah. Kalau kita buat sembahyang isyak tadi, fardu isyak, tiba-tiba kita nak
skip ataupun lompat jam terus pergi kepada sembahyang tahajud. Sedangkan sunat ba'da isyak itu adalah sunat muakkad. Dan solat tahajud pun hukum dia solat muakkad. Dua-dua muakkad bertembung, kenapa kita tak nak sembahyang ba'da isyak? Jadi maknanya da'i, tuan sekalian, kita sembahyang dulu ba'da isyak 2 rakaat, ya. Kemudian barulah kita bertahajud. Kalau kata pukul 2 pagi, dia nak tahajud boleh tak? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Sebab tahajud ni walaupun bukanlah jumhur ulama menyatakan syarat tahajud ni mesti kena tidur dulu, tak. Ada ulama menyatakan bahawa tahajud ni tak perlu tidur. Dan ada ulama menyatakan selepas daripada isyak sampailah sebelum subuh, maka semayanglah apa pun dikira sebagai tahajud. Itu ada pandangan yang pertama. Tapi kita mengambil daripada pandangan Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahawa di antara Imam Ar-Rafi' menyatakan bahawasanya solat tahajud ini perlulah kita tidur dahulu walaupun sekejap, walaupun tidur sebentar. 5 minit terlelap dah kira tidur dah tu. Kan? 5 minit tu kira tidur tu. Tapi jangan cacah pula pejam celik. Itu bukan tidur. Itu bukan tidur. Ya. Dia tidur ni kita tahu macam mana kita aku terlelap tadi 5-10 minit, maka dia dah kira orang yang sudah tidur. Sebab tadi saya sebutkan makna tahajud tadi, wa minal laili fatahajjad bihi. Tahajud tu maksud dia ialah kita bangun selepas kita tidur. Sebab itu disebut tadi oleh Imam Rafi', begitulah Imam Ibn Katsir pun menyatakan, ya, kita bangun tahajud itu sebelumnya itu kita tidur walaupun sebentar. Jadi pandangan ulama yang ramai menyatakan bahawa tahajud ni perlu kita tidur walaupun tak lama. Bila kita bangun, maka teruskan solat tahajud kita tadi. Yang bertanya tadi maknanya dia terus sembahyang isyak, ba'da isyak 2 rakaat tadi, kemudian dia solat tahajud. Boleh. Walaupun pukul 2 pagi. Cuma adalah nanti masa yang afdalnya itu 1/3 malam yang terakhir. Bukan 1/3 malam pertama. 1/3 malam terakhir lebih kurang pukul 4-4:30 pagi. Gitulah. Ataupun kita katakan sebagai waktu itu waktu sahur. Itu yang afdalnya. Ada hadis di mana Allah nanti, dia cerita Nabi bagaimana Allah turun pada 1/3 malam terakhir. Pada waktu itulah yang afdalnya doa ke apa nanti kita akan sebut insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada yang ingin bertahajud, jangan lupa untuk tidur walaupun sementara. Baiklah, kita nak berehat seketika. Malaysia kini telah berada di fasa pemulihan. Teruskan hashtag kita jaga kita. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah solat tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tidak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Setiap amalan itu sudah pasti akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa untuk bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bab kata peribahasa, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas, ada padi, semua kerja jadi, ada beras, semua kerja deras. Jadi lakukan tahajud, insya-Allah ganjaran yang besar menanti anda. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita raikan soalan seterusnya di Facebook. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah. Soalan saya yang pertama. Kalau kita selalu terjaga pada waktu tahajud, adakah Allah sayang dekat kita tapi kita malas lakukannya? Soalan yang kedua. Niat tu ada untuk solat tahajud tapi malas nak bangun. Adakah pahala untuk saya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih dari Mak Etun, Pokok Mangga, Melaka. Terima kasih Mak Etun yang sudi bertanya. Ya. Bagaimana Ustaz? Dia ni lah selalu terjaga. Tak kunci jam pun tapi selalu terjaga. Bagus lah tu tak? Dah tu kira bagus lah tu kan. Lepas adakah tu, itu
tanda Allah sayang. Baik. Nak ceritanya pada Mak Itun tadi yang bertanya tentang adakah Allah sayang kita bila kita bangun kemudian kita tak mendirikan solat. Cuma mungkin satu kita terkejut, kita bangun jaga mimpi buruk dan sebagainya. Kemudian kita pun dah jaga sekejap dalam seminit dua, tidur balik. Tak bangun dia. Tu yang kata tahajud ni bukan senang-senang orang nak buat. Memang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng bahasa kita kan. Bukan kata senang kita nak bangun tahajud. Ya, dia bangun tu yang keduanya mungkin nak hajat umpamanya, nak buang air pun ada juga ataupun dahaga haus umpamanya, ya. Tapi dia tak fikir dah bangun tu kira Allah kejutkan itu kira rahmat dah tu. Maknanya Allah mengejut, bukan orang nak bangun saja-saja memang susah. Kalau kita terbangun, terjaga untuk pergi tanda, kita fikir, jam pukul 4 pagi. Aku terjaga, aku salah sekejap, aku ambil uduk. Besok fikir-fikir, aku tengok ni kepala paip ni, kalau aku tak ambil uduk ni, di akhirat besok kepala paip ni akan jawab di hadapan Allah esok. Agak-agak kita fikir tak? Kemudian fikir-fikir balik, iya juga. Kita pun ambil uduk. Dah ambil uduk cantik dah tu. Bukan senang. Nak keluar daripada bilik air itu mengantuk, tersandar di dinding. Tak bangun juga. Dia tidur lagi. Kan? Aku dah ambil uduk ni, jangan main kalau aku tak sembahyang nanti. Nanti Allah akan soal di akhirat. Dia pun pejam celik. Bangun juga dia. Usaha gigih juga. Nak sembahyang tahajud ni. Keluar dah cantik, toyong, hayang jalan, pejam celik. Kemudian dia hamparkan sejadah. Cantik dah. Kalau yang muslimat pakai kain telekung, cantik dah. Nak sembahyang dah ni. Nak angkat takbir dah. La ilaha illallah. Mata tu mengantuk tu. Memang betul lah kata. Susah nak lawan tuan-tuan. Tiba-tiba dia terlelap dan jatuh dia. Yang mana kain telekung tu jadi selimut. Jadah tu jadi tilam dia. Akhirnya ghaibul ghuyub. Habis. Tak sembahyang tahajud. Jangan buat pasal. Maknanya nak sembahyang tahajud begitulah. Betapa susahnya nak melawan. Yang katakan nafsu kita nak tidur ni. Memang tuan-tuan berat. Lebih-lebih lagi kalau disebut tentang bangun tu nak mendirikan solat. Sebab itu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nak disebutkan tadi, bayangkan, mintalah kata Allah pertolongan dan sabar bila mana kita nak sembahyang. Sebab kenapa Allah sebut wa innaha, sembahyang ni lakabirah, berat. Kecuali orang yang khusyuk. Walaupun rakaatain ni nak buat, yang kata tadi berat. Jadi kerana itu bila dia tanya tadi tentang macam mana Allah sayang ke tidak? Allah sayang kamu bila kamu boleh berjaga berterusan untuk mendirikan, tak banyak pun, tak lama pun tak apa. Iaitu cukup sekadar kita kata 2 rakaat dengan tahajud tadi dan ambillah 1 rakaat untuk solat witir. Ini sebagai permulaan kita kata nak starting tadi. Ya, tapi janganlah sampai 2 rakaat, 1 rakaat witir kita tak mampu nak buat. Bila bangun pagi, kita boleh berdiri masak nasi goreng, goreng macam-macam di dapur. Boleh berdiri setengah jam. Nak menyiapkan masakan untuk istuaminya, untuk anak-anak. Tapi nak bangun 2 rakaat plus 1 lagi rakaat untuk witir kita tak mampu. Jadi kita kata sesungguhnya aku ni esok di akhirat apa Allah nak kata. Sedangkan badan aku yang sihat. Bukan aku sakit. Aku bangun tak sakit pun. Aku kencing elok dan sebagainya. Bayangkan besok. Anjismi fima ablahu. Pada tubuh badan kamu, apa yang telah kamu manfaatkan. Waktu kamu sihat. Yang ni yang disebut. Sebab itulah kita bila mana tadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu betul itu. Allah lorongkan kita, Allah kejutkan kita, maka kita bangun. Janganlah kita kedekut bakhil pada diri kita untuk ibadah. Sedangkan ibadah tahajud itu juga kata ulama, dia adalah untuk memudahkan kita menjalani satu perjalanan di atas titian sirat mustaqim. Titian sirat yang disebut itu adalah titian sirat yang akan menentukan kita sama ada syurga ataupun neraka. Sekiranya kita solat tahajud yang disebutkan tadi tiap-tiap malam, kalau tak tiap malam pun seminggu 3 kali, titian syirat itu dipermudahkan oleh Allah sepantas kilat. Ini yang disebut. Maknanya kelebihan orang yang solat tahajud. Dan banyak lagi lah da'i dan tuan-tuan sekalian itu. Yang kedua tadi, baiklah. macam mana dia kata tadi? Yang mana? Yang kedua tadi. Dia niat Ustaz. Niat tu ada dah. Tapi tak buat. Niat. Ada dapat pahala juga. Ya, dalam apa dia syariat kita, sungguhnya memang betul lah. Apa yang kita niat yang baik, maka tertulis ajrun ini pahala yang Allah nak beri pada kita. Niat nak baca Quran, pahala. Niat je.
Aku nak sembahyang awal waktu, pahala. Kemudian aku nak sedekah, pahala. Niat tu. Aku ni dapat gajinya, aku nak sedekah lah, aku nak wakaf, nak infak lebih kurang dalam RM100 ke masjid umpamanya. Niat tu bagus dah. Tapi perlu juga dibuktikan dengan amalan. Ya, itulah sebab kalau sekiranya hanya diambil pahala ni bersandarkan kepada niat, memang ramai orang tak semayang lah. Pakai mayang pakai niat, sedekah pakai niat, semua duk pakai niat. Tahajud, nak tahajud tapi niat saja tak bangun. Tak apalah, mula-mula tu niat bagus dah. Tapi tengoklah, takkan dah setahun, hari-hari sampai setahun dia kira niat-niat. Padahal bangun boleh. Bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, merokok lagi. Itu lagi hebat. Merokok lagi pukul 4 pagi. Tapi tak boleh nak 2 rakaat. Jadi maknanya jangan hanya sekadar kita berniatlah tuan-tuan, tetapi niat kemudian apa dia dibuktikan tadi dengan amalan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada sidang penonton, kalau nak Allah sayang, usahalah untuk bangun bertahajud walaupun 2 rakaat. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada lagi satu soalan dari penonton luar. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan video ini. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Saya pernah terbaca dalam internet yang mengatakan kalau kita dah biasa buat solat tahajud dan ada satu hari tu kita tertinggal, kita mesti gantikan solat tu sebab dah jadi satu kebiasaan. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada yang sudi bertanya tentang dia ni dah biasa buat tahajud Ustaz. Lepas tu terlupa, tertinggal nak buat. Adakah orang kata kena diganti Ustaz? Ya, ada pandangan menyatakan bahawa kita tidak biasa bangun solat tahajud. Nabi menyatakan bahawa afdalus salah ba'da salah al-maktubah as-salatu fi jawfil lail. Maksudnya solat yang sebaik-baik solat selepas solat maktubah ataupun mafruḍah, solat fardu tadi, maka yang kedua ni Nabi kata adalah solat tahajud. Yang kita bangun qiyamul lail tadilah, kita solat tahajud. Itu antara solat yang terbaik selepas solat fardu. Kita pun pulun lah, kita kata aku tak maulah, rugilah, ya, walaupun muda aku nak. Ini yang kita sebagai motivasi ni, anak-anak muda jangan tinggalkan tahajud. Dan orang yang ni biasa dah, memang dia amalan tiap malam lah kita kata. Tiba-tiba entah macam mana, ya, malam tu dia tak jaga malam. Niat, yang saya sebut tadi, niat tu dah dapat dah. Cuma dia terlajak sampai pukul 6 lebih lah, 6.30 macam tu lah, dah masuk subuh. Macam mana dia punya solat tahajud? Dia rasa cukup sedih. Ini tanda Allah sayang orang macam ni, dia tinggal yang sunat, dia rasa sedih, bahkan menangis. Hoi, jangan main. Orang tinggal solat sunat ni boleh menangis, ni memang champion lah. Orang yang tinggal solat fardu bukan lagi menangis, gelak ketahu terbahak-bahak lagi. Yang ni lagi haru. Yang ni orang yang tinggal sembahyang fardu boleh gelak. Ni orang yang tinggal sembahyang sunat yang disebut tahajud dah menjadi satu rutin. Tak tahu suddenly tiba-tiba dia tak boleh jaga malam tu. Mungkin dengan sebab ialah macam-macam hal lah. Hujan dan sebagainya, dia sedap sangat tidur. Maka boleh tak dia mengqada? Maka kata ulama, boleh dia qada. Dia boleh qada pada waktu-waktu yang dia nak qada. Bahkan seumpama dia boleh qada tu macam solat fardu. Bukan dia sembahyang fardu, tapi dia boleh qada macam solat fardu, maknanya bila-bila masa waktu. Selepas subuhnya, kemudian selepas zuhur dan sebagainya. Itu sampai peringkat ulama kata boleh dia qada dia punya sembahyang sunat tahajud sebab dah kebiasaannya dia buat. Malam tu dia tertinggal. Pahala dia bagaimana? Sama sebagaimana dia bangun tengah malam juga. Itulah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Cuba kita cek diri kita hari ini. Kita rasa sedih atau seronok bila tertinggal solat tahajud Ustaz. Dan saya ucapkan tahniah kepada puan yang bertanya tadi, yang kerana sudi bertanyalah tanyalah Ustaz untuk mendapatkan kepastian kenyataan yang dibaca di internet tersebut. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, saya tertarik soalan yang diajukan di Facebook, soalan yang ditanyakan oleh Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah tahajud boleh menyembuhkan penyakit kronik seperti kanser, sakit jantung dan beberapa penyakit lain yang secara logiknya penyakit-penyakit begini tiada harapan untuk sembuh. Namun sudah terbukti ramai yang beralih pada kaedah ini berjaya sembuh dengan izin Allah. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Baizura yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik.
Terima kasih pada Mbak Zura tadi yang bertanya tentang solat tahajud ni, dia punya kelebihan, kepentingan dan juga kita panggil sebagai satu yang menakjubkan. Adakah sampai ataupun sehingga boleh menyembuhkan penyakit? Dia menjadi satu penawar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang panjang, tapi saya ringkaskan hadis tersebut. Nabi menyatakan dalam hadis itu, Nabi menyebut wa matradatu da'i anil jasad. Maksud dia apa dia? Sesungguhnya solat tahajud itu, kata Rasulullah, rupa-rupanya boleh menghindari penyakit-penyakit yang ada pada tubuh badan, jasad tadi. Itu yang disebut dalam hadis. Hadis ni riwayat At-Tirmidzi. Jadi artinya rupanya memang betul. Ada hadis. Sebab itu orang yang solat tahajud ni, ialah penyakit ni bukanlah kata tak ada langsung tuan-tuan sekalian. Penyakit ni macam-macam. Ada penyakit hati, itu antaranya lah yang kuat ataupun yang lubuk sarang dalam jiwa kita. Sifat mazmumah, itu antara penyakit juga. Dan disebut tadi penyakit jasad. Bila kita solat tahajud, katalah kita amalkan 8 rakaat. 2 salam, apa dia 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bila kita solat banyak rakaat, tubuh badan kita bagaimana? Nampak? Kita rasa lain tak? Ya, sedap tubuh badan kita. Ya, kita dapat rukuk, kita dapat sujud, kemudian bangun balik, kemudian ya, kita rukuk, kemudian i'tidal, sujud balik. Pergerakan tubuh badan itu seolah ialah kita kata satu senaman pada diri kita. Sedangkan ulama juga ada yang mengkaji, bila mana seseorang itu berdiri lama, dia dapat menyihatkan jantung. Antaranya, bila kita solat tuan-tuan lama, rupanya menyihatkan jantung kita. Nabi SAW pada solat tahajud, Nabi tidak lamakan rukuk dan sujudnya. Ya, lama tak lama pun naik. Dalam hadis riwayat menyatakan, sujud, rukuk dan sujud Nabi lebih kurang 50 ayat. Bila mana Nabi sujud dan rukuk dan sujud Nabi, boleh kita habis 50 ayat bacaan. Dan Nabi lebih panjang pada waktu bila? Pada waktu berdiri dia. Nabi baca ayat yang panjang. Di antara dia disebut, menyatakan Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian lepas Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu antaranya bacaan ayat. Kita nak baca Baqarah 200 berapa? 286 ayat. Oh, demam kita. Kita nak baca 20 ayat Baqarah pun jenuh. Itu yang Nabi. Nabi lebih lama berdiri waktu solat pada waktu malam. Dan begitulah ulama menyatakan, kalau kita rukuk dan sujud pada siang hari, solat waktu siang, maka lama tak rukuk sujud. Tapi pada waktu malam, yang lamanya adalah waktu berdiri. Sebab bila kita tadi berdiri lama, rupanya kajian menyebut sihat jantung kita. Kemudian rukuk pula. Kemudian kita sujud. Sujud ni darah tadi nampak. Dia tertumpu dan di situlah kita nampak orang yang migrain ke, orang yang darah tinggi, sakit kepala. Mudah-mudahan. Yang tadi kalau kita ambil dari sudut kelebihan, kesihatannya orang yang banyak solat. Lagi banyak rakaat lagi kita nampak sihat tubuh badan. Lagi banyak rakaat lagi kita sihat tubuh badan. Kerana itu, janganlah kita melepaskan peluang. Dia artinya kalau kita penyakit juga, jangan pula kata, aku semayang, sunat banyak dah. Tahajud setiap malam, tapi kencing manis aku tak hilang. Nak ceritanya kencing manis, mana nak hilang? Derian musim ni, macam-macam musang king, beruang king, macam-macam dia balun. Nak hilang kencing manis macam mana kan? Kemudian air manis dia minum, kemudian doktor kata jangan, nasi jangan banyak, makan beras apa? Ponik ke benda. Beras perang ke macam itulah yang tak ada gaji. Kita pergi balun beras biasa. Bukan makan sepinggan 2, 3 pinggan dia lantak. Macam mana nak sihat tu badan umpamanya? Dah doktor bagi tahu lah, jaga kolesterol, jangan banyak makan macam ni dan tak boleh jantung. Kita pergi balun, tiba-tiba kita kata Tuhan, macam mana ni kata dalam hadis tadi Rasulullah sebut dalam hadis At-Tirmizi, semayang tahajud ni boleh sihat badan. Aku tak sihat-sihat juga. Kan? Wheelchair juga. Jangan kita salahkan Allah. Apa pun kita kena terimalah. Itu juga sebagai satu ketentuan, ya, ujian daripada Allah. Tapi jangan kita putus asa. Mudah-mudahan manalah tahu dengan asbab tahajud kita tak berhenti, ya, walaupun kita tak sihat, duduk atas wheelchair, mungkin umur kita pula panjang sampai 80-90 tahun. Maknanya Allah panjangkan umur, boleh juga kita beribadah. Walaupun
di atas kursi apa dia kursi roda ataupun wheelchair tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jom kita istiqamah dalam melakukan tahajud. InsyaAllah dia akan jadi suatu perkara atau suatu senaman yang baik untuk kesihatan kita. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat seketika. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat yang paling baik selepas solat fardu ialah solat tahajud di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Dengan tahajud darjat diangkat, dengan tahajud pahala dikali lipat, dengan tahajud masa jadi berkat, dengan tahajud hidup penuh rahmat, dengan tahajud syaitan jadi tenat, dengan tahajud ibadat rasa menyempat, dengan tahajud syurga pun dapat. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh jangan lupa untuk tekan butang like dan share dan kongsikan apa yang anda dapat di ruangan komen, insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum da'i, ustaz dan kru-kru. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Soalan saya, ketika tahajud, waktu bilakah waktu paling mustajab berdoa? Adakah waktu sujud atau selepas tahiyat akhir, sebelum salam ataupun selepas solat, selesai solat? Yang kedua, orang lelaki ni susah sikit nak nangis walaupun ketika tahajud. Soalan saya, bagaimana nak dapat feel waktu berdoa dan benar-benar yakin bahawa setiap doa kita pasti dimakbulkan oleh Allah yang mujib? Kerana ada riwayat menyatakan Allah malu jika tidak makbulkan doa dari hamba-hambanya. Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Tuan Faizal yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi tentang apa dia doa yang kita nak doa tu pada waktu bila yang terbaiklah, yang afdal. Satunya kita lihat solat tahajud ni kita lakukan pada waktu malam, dan sudah tentulah waktu malam ni waktu yang di antaranya kita sangat hampir sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak baca dalam sebuah hadis qudsi di mana dalam hadis ni dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yanzilu rabbuna tabarakallahu wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru yaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Maksud dia dalam hadis qudsi menyatakan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam, iaitu pada 1/3 malam yang terakhir. Turunnya Allah tu jangan bayangkan pula macam turunnya apa dia burung ataupun landingnya kapal terbang dan sebagainya. Kita tak boleh bayangkan sebegitu. Bermakna dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah dan sebagainya disebut tadi. Allah turun tu maknanya kita faham bahawa Allah meraihkan siapa, iaitu sudah tentulah orang-orang yang bangun tadi mendirikan solat malam, solat tahajud. Dan pada waktu itu kata Nabi SAW, Allah menyebut siapa-siapa yang ketika itu memohon kepada aku, nampak, meminta kepada aku, yad'uni fa astajib lahu. Maknanya orang yang minta, yang berdoa kepada aku akan makbulkan. Tuhan yang mujib sa'ilin tadi, maknanya makbulkan permintaan daripada hamba-Nya. Yang kedua, barang siapa yang meminta kepada aku apa juga hajatnya, maka disebut dalam hadis ini fa'utiyahu, maka Allah akan tunaikan. Dan pada waktu itu yang ketiga, barang siapa yang minta keampunan kepada aku pada malam itu, maka aku akan beri keampunan padanya. Dari sudut apa yang disebut dalam hadis ni, maknanya malam tu sendiri, kalau ambil 1/3 yang akhir yang disebut wal mustaghfirina bil ashar, waktu sahur, orang yang minta keampunan,
Waktu itu Tuhan berada dekat sebenarnya dengan hamba-hambanya, iaitu hamba yang bagaimana? Hamba yang bangun pada waktu itu, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ayat sebelum tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman tidak meletakkan lambung mereka di tempat tidur ketika mana orang ramai ataupun sedang nyenyak tidur. Tetapi mereka tadi yad'una rabbahum khaufa. Mereka bangun tadi, kata Allah, mohon keampunan, mohon macam-macam dan hajatnya mereka minta kepada aku. Dan dalam keadaan mereka takut kepada Allah. Mereka bangun solat, berdoa tu takut kepada Allah. Dan kemudian mereka tamak. Tak cukup dengan satu ibadat, nak lagi baca Quran pula umpama contoh. Jadi peluang kita pada waktu itu untuk meraih untung, profit yang banyak tuan-tuan. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tadi pada waktu itu doa yang mustajab. Baik, kemudian perincian tadi. Bagaimana waktu bila yang kita katakan tadi, waktu kita bertahajud, sama ada kita doa pada sujud yang terakhir ataupun selepas daripada tahajud ataupun pada waktu bila. Baik, ulama menyatakan bahawa kaifiat tahajud ni tidak ada satu kaifiat yang khusus. Maknanya kita solat tahajud tadi paling minimum 2 rakaat. Maknanya paling kurang 2 rakaat. Jangan satu rakaat itu kira witir. Witir tu pun setengah ulama menyatakan itu sebahagian daripada solat tahajud ataupun qiyamul lail. Cuma nak ambil niat tadi, ya, kita semayang soli sunatan tahajud rakaatain ni ada alillahi taala saja, aku semayang solat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Bermakna kita ambil 2 rakaat. Kaifiat yang khusus ni tak ada. Dan begitu juga doa. Waktu bila kita nak berdoa yang paling baik? Maknanya kita nak berdoa kalau sekiranya pada sujud yang terakhir itu, kalau kita nak berdoa lah. Bahkan kalau kita sebelum bagi salam, sebelum kita bagi salam pada tahiyat akhir tu, maka habis fil alamina innaka hamidun majid. Kita pun selalu doa dengan doa macam-macam. Ya, kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh. Itu pun di antara waktu ataupun masa yang Nabi biasa berdoa sebelum Nabi memberi salam. Dengan doa tadilah di antara Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian lepas daripada solat tahajud pula, maka kita boleh berdoa selepas solat tahajud. Dan doa tadi terpulang pada kita. Apa yang kita minta, kalau tak faham bahasa Arab tuan-tuan, eloklah kita baca bahasa Melayu. Kita berdoa bahasa Melayu, bahasa kita yang kita tahu apa yang kita nak. Kalau kita tak faham bahasa Arab banyak-banyak. Tapi kalau kita faham, okeylah, tak ada masalah. Kalau kita tak faham, maknanya boleh kita baca eloklah dengan bahasa kita senang, mudah. Cuma dalam sujud terakhir tu, kita janganlah baca doa Melayu dengan lafaz. Dalam hati okeylah. Dalam hati minta doa kuat berbenar pula. Dengar isteri di belakang. Bahasa Jawa pula. Bahasa Jawa kita tak kira lah kan. Isteri dengar di belakang. Suami aku ni minta supaya dipermudahkan kahwin dua pula. Aku dengar tadi kata isteri kan. Jadi kita doa dalam hati. Itu kita nak apa pun kita dalam hati. Kalau lafaznya Melayu, apa dia kalau doa jadi dalam bahasa Melayu. Tapi kalau lafaznya tadi dalam bahasa Arab, itu lain. Ya. Ertinya pun tadi, maknanya doa tadi terpulang. Kalau kita nak berdoa, sebab semayang itu sebenarnya, solat itu maknanya doa. Selawat itu pun doa. Jadi kita semayang itu pun dah berdoa. Dengan zikir kita, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Sebenarnya itu pun dah doa. Kemudian kita nak hajat yang khusus, maka tadilah pada sujud yang terakhir, maka kita doa pada waktu itu, dan selebihnya berdoa selesai daripada solat tahajud. Itu terpulang. Nak 1 jam ke setengah jam, berdoalah apa yang kita hajat. Sebab tadi berdasarkan hadis kursi. Maknanya apa dia? Doa pada waktu 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir. Lebih kurang dalam pukul 3:30, pukul 4. Ya? Maknanya pada waktu itu, doa yang terbaik. Sebab Allah hampir dengan hamba-Nya pada waktu itu. Kamu minta apa, aku akan tunaikan. Kamu berdoalah, maka aku makbul. Dan kemudian kamu minta ampun, maka aku akan beri keampunan kepada kamu. Itu antara tadi. Dan soalan yang kedua dia tadi. Bila Ustaz sebut tentang doa, bagaimana Ustaz nak feel dalam berdoa? Bila kita nak feel, dan ialah doa ni ada adab dia. Maknanya yang pertamanya, yang terbaik kita masih lagi berwuduk. Ya. Kemudian yang keduanya menghadap kiblat. Kemudian apa dia, yang ketiganya menutup aurat lah. Kemudian keempatnya, doa tadi kita mulakan dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selawat ke atas Nabi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kita ambillah
dalam lafaz Arab sikit supaya kita nampak kita ni orang kata dia memuliakan bahasa Arab ni lughatul jannah, maknanya bahasa syurga, bahasa Quran. Walaupun kita tak faham tapi sikit-sikit tu kita dengar kita boleh faham. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, umpamanya lah. Kemudian kita doa sikit mana yang kita boleh faham, cakap Arab dulu. Allahumma ghafirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau ramai Allahumma ghafir lana warhamna. Mungkin kita minta dalam bentuk ramai ni, gantikan dengan na. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Baik, dah habis kita minta dengan bahasa Arab tadi yang kita faham, kemudian mungkin kita ambil di penghujung. Yang ni yang kita nak rasa feel ni di penghujung tu. Bila mana kita berdoa tadi, di antara kita minta ampun kepada Allah, minta dulu supaya Allah ampun. Sebelum kita lirik tu maknanya dia minta macam-macam yang akan datang ni, macam-macam ni. Tapi yang pertama, mintalah keampunan dulu. Sebab apa dia? Bila kita minta keampunan kepada Allah, maknanya kita mula dengan pengakuan diri kita banyak melakukan salah silap. Macam tadilah, Allahumma ghafirli wa li walidayya. Dalam bahasa Melayu pun, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa suami aku, ya Allah. Ampunkan dosa isteri anak-anakku, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru. Itu jangan lupa. Guru-guru tu penting juga, tuan-tuan. Ya, supaya apa dia? Guru-guru yang mengajar kita, yang menyampaikan ilmu, maka kita tak lupa itu, kita nakkan barakah. Ya, bila mana kita belajar dengan guru, kita minta ampun kepada Allah. Kita recommend pula, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya guru aku juga diberi keampunan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan yang pentingnya juga di sini, maka wabki ala khati'atik. Dalam hadis menyebut, kamu cubalah sedaya upaya menangis. Baka ni menangis, menitis air mata, mengalir air mata. Waktu itu kita minta kepada Allah, wabki ala khati'atik. Paksakan kalau boleh menangis kita bila kita mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu saya kata tadi, bila mana kita minta doa tadi, awalnya kita minta supaya keampunan dosa daripada Allah. Mengenangkan dosa yang cukup banyak. Dan pada waktu itu pula, pada waktu malam, rintihan, rayuan, munajat hambanya amat didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud siang tak dengar. Tetapi pada waktu malam tadi, waktu yang Allah hampir dengan seorang hambanya. Jadi kita minta keampunan dosa besar yang kita lakukan, Masya Allah. Jadi dosa yang tersembunyi, dosa yang zahir. Itu maksud dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kalau tanya bagaimana kita nak rasa feel tadi, maka tadi doa yang pertama, doa keampunan dosa dulu. Kemudian barulah kita minta hajat apa dia nak, yang jadi anak yang soleh, kemudian aku punya perniagaan, bisnes maju, kemudian sihat tubuh badan, panjang umur. Yang pertama tadi kita minta iaitu doa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dalam Quran menyebut wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang mohon keampunan kepada Allah pada waktu sahur. Jadi orang yang mohon keampunan ini doa minta ampun pada waktu bila? Waktu 1/3 malam yang terakhir tadi. Antara lebih kurang lah pukul 3:30, 4:30. Ya, macam itulah kita bangun 1/3 yang terakhir. Sebab di situnya ya penuh dengan keberkatan. Kalau kita amalkan pada waktu itu, insya-Allah mudah-mudahan, dan doa kita doa yang dimakbulkan oleh Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada Tuan Faizal, bagaimana untuk kita feel dalam berdoa, mulakan doa kita dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, bagaimana Ustaz dengan orang yang sifat tidurnya mati, seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Seseorang insan tidak boleh bangun malam, sebagai contoh orang yang mempunyai sifat tidur mati. Apakah amalan setara yang boleh dilakukan orang tersebut di siang hari bagi mengubati rindunya melakukan solat tahajud? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Imran Syakir yang sudi bertanya. Yang mahal Ustaz, hashtag tanyalah Ustaz di hatiku. Macam dia Ustaz, jenis susah Ustaz. Dah siap 3-4 alam lah, tapi tak bangun-bangun. Bagaimana Ustaz? Adakah amalan yang setara dengan tahajud? Ya, dia gini, ialah yang sebut tadi, mati tadi. Maknanya kita ni jangan mati dahulu. Ya, maknanya biarlah kita mati sebelum hati kita mati. Allah. Itu yang kita nak, supaya hati kita ni ada peluang lagi.
yang Allah nak beri kepada kita supaya apa dia? Tubuh badan kita masih lagi hidup, biarlah hati kita hidup. Jangan sampai hati kita mati, pada waktu itu kita pun mati. Allahu Akbar. Yang ni, yang kita takut ni. Dia tak rasa, yang katakan nahnu ma'inda tahassus. Sampai satu peringkat, mati rasa mandul perasaan. Yang kata tidur mati tadi. Yalah tadi kita kena ingat bahawasanya ya, tujuan kita bangun malam tadi semata-mata untuk ibadat. Allah nak uji kita sebenarnya, nak tengok betul-betul keikhlasan kita. Kalau sekiranya ibadat semayang kita buat waktu siang, mungkin sebab kita bangun waktu itu, kita memang jaga dah. Yang kita semayang subuh. Subuh ni banyak juga yang terlajak kan. Bujang terlajak satu. Yang subuh terlajak pun ramai juga. Kemudian yang kita zuhur, kita ambil siang, senang semayang. Kemudian asar, siang dia senang semayang. Maghrib, isyak senang. Tapi bila dia tahajud ni, betul-betul satu ujian kepada hamba-Nya. Macam mana kamu buat ke tidak? Walaupun sunnah yang sunat, tapi kelebihan tahajud ni tuan-tuan cukup banyak. Ya, antara kita nak taqarrub ya Allah, nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah meniti titian sirat pada akhirat nanti. Dan begitu juga orang yang bertahajud tadi, doanya tadi doa yang mudah Allah nak makbul. Sebab pada waktu malam banyak kelebihan. Kalau cerita ni cukup panjang. Selain pada itu juga ada kelebihannya menghindari daripada penyakit-penyakit, terutama dengan COVID-19 ni. Sepatutnya PKP yang sudah berlalu, kita tengok prestasi kita bangun malam macam mana. Kalau betul-betul kita bersungguh nak elakkan COVID tu ya berterusan, maka kita banyaklah tadi bangun tahajud pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tak miss. Itu antaranya kelebihan. Jadi kerana itu jangan sampai kita tadi langsung tak bangun musim PKP, waktu PKP yang katakan tadi untuk tahajud semata-mata. Kita cubalah ikhtiar. Walaupun kita kata susah, ya memang susah. Sebab itu tadi ulama ada menyebut, kamu banyak baca siangnya ataupun sebelum kita tidur, kita baca tadi surah Al-Kahfi ayat 107 hingga ayat 110. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita baca sampai ayat yang ke-110. Dengan niat tadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh bangun tengah malam. Jangan sampai kita tidur tadi yang disebut sebagai tidur mati. Takut bila tidur mati, hati kita pun mati. Sebab orang ni dia never forever tu tak tahulah. Dia tak pernah bangun tahajud. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang sekali dia dapat bangun tahajud, Allah, dia rasa macam mana? Suatu keistimewaan, kelazatan. Sebab itu hukumnya disebut oleh ulama fiqh. Fuqaha menyatakan, orang yang dah biasa bangun tahajud, katalah dia ni memang tiap-tiap malam bangun tahajud. Sekali malam tu dia tak bangun tahajud, sengaja dia tak bangun tahajud, hukum dia naik, tuan-tuan sekalian hukumnya makruh. Allah. Dia dah biasa tiap-tiap malam bangun tahajud, tuan-tuan. Saya ulang balik. Sekiranya satu malam tu bukan dia tak sengaja, dia sengaja tak sengaja, itu lainlah tadi. Dia sengaja tak bangun tahajud. Katalah malam ni aku nak rehat lah. Sebab malam ni aku rasa tadi makan pun banyak kan. Jadi aku nak tidur lama sikit malam ni. Aku nak lajak sampai pukul 6. Selalu aku bangun pukul 4. Dia sengaja tak nak bangun tahajud malam tu sedangkan dia boleh bangun. Dia sengaja tak, hukumnya makruh bagi orang tu. Sampai macam tu. Maknanya kepentingan tahajud ni pada setiap hamba ni. Cuma kita lah yang rasa tadilah malas dan sebagainya. Kerana itu Umar Al-Khattab. Zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab pernah pada waktu itu berperang. Dan seminggu berlakunya perang, tak menang. Jadi Umar pun heran dan sahabat lain pun heran. Bila mana, selalu perang ni, kira makan masa 2 hari, 3 hari, menang. Ini dah seminggu tak menang-menang. Jadi Umar pun ada terdetik. Mungkin ada masalah pada tentera-tentera dia. Dia pun malam tu dia pergi round kemah-kemah tentera dia. Dia tengok, dia usah, dia tengok keliling. Mana kemah yang tenteranya tak bangun malam. Rupanya ada satu kemah da'i. Tuan-tuan sekalian, yang ni tenteranya tak bangun. Dia pun tidur, berkeruh lagi. Bukan main sedap tidur. Apa yang berlaku? Akhirnya pada siang, Umar memecat ataupun mengusir tentera-tentera tadi yang satu kemah tadi tidak mendirikan solat malam. Allah Akbar. Tuan-tuan nampak? Rupanya inilah punca yang kata perang berlarutan sampai seminggu tak menang. Sebab ada di antara tenteranya
yang tidak mendirikan solat tahajud. Bukan solat fardu, yang sunat. Tapi begitulah bagi sahabat ni, Umar ni, seumpama Nabi lah. Nabi tahajud ni bagi dia adalah wajib. Pada baginda Rasulullah SAW, tahajud ni bagi Nabi adalah wajib. Bagi kita tak buat pun rasa yahu, bukan kata tahajud. Ba'dah, qabliyah, ba'dah. Mengiringi sembahyang fardu pun dia tak buat. Walaupun muakkad. Kan? Bukan ghairu muakkad. Muakkad kita tak buat. Yang solat tahajud lagilah kita nak buat pun susah. Begitu juga kalau kita ambil zaman dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Waktu nak buka kota Konstantinopel. Pada waktu itu, tengok macam mana kekuatan yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih dan bala tenteranya. Pada waktu itu, tuan-tuan, ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih, umur dia akil baligh, nampak amalan dia. Dia tidak pernah meninggalkan solat fardu berjemaah. Allah. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Daripada usia akil baligh sampai umur 49 tahun. Begitu juga yang ketiga, yang kata Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah meninggalkan qiyamul lail solat malam. Kerana itulah, ini di antara rahsia yang dikatakan kekuatan yang ada pada pahlawan Islam yang disebutkan tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallahualam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Persoalannya, adakah hari ini kita masih belum menang kerana tidak bangun bertahajud? Jadi jom sama-sama kita bangun bertahajud kerana dia merupakan amalan yang sering dilakukan oleh para sahabat dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sidang penonton dan Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik ibadat iaitu solat tahajud bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Jadi kepada sidang penonton yang ada kemusykilan, ingin bertanyakan soalan, boleh buat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 0111233680 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi Facebook, tekanlah butang suka dan kongsi. Kita kongsikan apa yang kita dapat pada hari ini supaya memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, soalan seterusnya yang ingin kita raikan ialah soalan yang diajukan oleh Nur Azizah Abdul Ghafur. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Moga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan, saya pernah mengikuti kuliah tentang solat tahajud. Biasa kita dengar niat solatnya, aku solat sunat tahajud kerana Allah Ta'ala. Tapi yang saya faham, bila mana kita bangun daripada tidur dan buat solat sunat, contoh solat hajat, taubat, witir dan sebagainya, itulah solat tahajud namanya. Maksudnya tak perlu diniatkan specifically sebagai tahajud. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih kepada Nur Azizah dari Ampang, Selangor yang sudi bertanya. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Kita lihat yang pertamanya, memang betul ada ulama menyebut selepas daripada Isyak, selepas daripada solat Isyak, sehinggalah dia pada waktu fajar, maknanya subuh. Apa juga semayang yang kita buat, maka disebut sebagai solat tahajud. Itu yang pertama pandangan ulama. Dan yang kedua, yang dikatakan pandangan ulama yang spesifiknya, yang menyatakan selepas pada waktu Isyak, kita mendirikan solat. Contoh, kalau kita bulan Ramadan baru ni, bila selepas Isyak, ba'dah Isyak, sunat ba'dah Isyak, maka kita solat tarawih. Solat sunat tarawih tidak disebut sebagai solat tahajud. Maknanya disebut sebagai qiyamul lail. Kita solat tarawih itu adalah qiyamul lail. Dalam hadis Nabi menyebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
barang siapa yang mendirikan qamah malam Ramadan itu, kata ulama, iaitu solatnya yang disebut itu adalah solat tarawih. Man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan pada malam Ramadan, iaitu solat tarawih, bukan solat tahajud, maka niat dia usolli sunat tarawih rakaataini adaan makmum lillah ta'ala. Kalau imam lah, imam lillah ta'ala. Dan apa dia, kalau sekiranya semayang taubat umpamanya, semayang taubat kita boleh buat selepas maghrib, boleh selepas isyak pun boleh, ya, ataupun apa dia kita nak buat siang, tidak menjadi masalah, solat hajat umpamanya. Tapi kalau tahajud, kita ambil tadi, ulama menyebut makna tahajud itu sendiri, dia bangun selepas dia tidur. Bermakna kita bangun selepas kita tidur waktu bila? Berdasarkan tadi surah Al-Isra ayat yang ke 79 tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi. Maknanya sebahagian daripada malam dia bangun untuk bertahajud. Artinya dia disebutkan tadi, dan ulama membahaskan bahawa kita yang sebaiknya tidur walaupun sejenak, kemudian kita bangun. Sudah tentulah niatnya pada niat yang khusus. Maka lafaz niatnya usolli sunat tahajud, apa dia usolli sunat tahajud raka'ataini ada lillahi ta'ala. Usolli sunat tahajud, ya, usolli sunat tahajud, maknanya aku semayang sunat tahajud kerana Allah. Niat tu kena ada niat, itu lafaz niat lah, dalam hati pula kira niat lah. Maknanya kita kena niat yang khusus. Kalau sekiranya 2 rakaat dah dia niat untuk tahajud, kemudian 2 rakaat lagi dia nak susun lah. Dia nak susun dengan solat sunat taubat umpamanya. Usolli sunat taubat raka'ataini. Itu pun boleh. Kemudian habis solat sunat taubat, disusun pula usolli sunat hajat raka'ataini. Dia pula solat sunat hajat. Ini niat khusus tadi. Yang pertama kita ambil lah, kalau katakan memang Nabi buat 11 rakaat, ada kadang-kadang Nabi buat sampai 13 rakaat termasuk dengan witir. Ertinya pun dia Nabi buat daripada raka'ataini 2. Maka niatnya itu niat tahajud lah. Kalau kata kita nak buat niat taubat pun boleh susun tadi dengan hajat. Dan akhirnya dengan witir lah 3 rakaat 2 salam yang kita biasa buat. Jadi tuan perempuan sekalian, makna yang bertanya tadi, ya, kita niat itu, niat tahajud itu lebih baik kita ambil. Ulama menyebutkan bahawasanya solat tahajud itu waktu di bila? Waktu itu pada apa dia 1/3 malam yang terakhir, maknanya selepas tengah malam kita bangun, kemudian kita bertahajud. Jadi biarlah namanya solat itu yang kita buat dengan niatnya solat sunat tahajud. Takkanlah kita nak bangun terus sembahyang sunat taubat, kemudian kita buat solat hajat, kemudian witir. Tahajud tak buat pula. Walaupun ulama mendefinisikan apa juga solat selepas daripada isyak itu dikira semuanya tahajud, tapi tak apa kita raikan. Ya, mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah banyak menyatakan bahawa maka khusus tadi niatnya tadi adalah solat sunat tahajud tadi. Solat sunat tahajud raka'atain da lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi yang terbaik dan cantik kita niatkan khusus untuk bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Wawa Latif. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, sekiranya orang yang memang kerjanya di waktu malam, macam mana dia nak buat solat tahajud sebab tak dapat tidur seketika? Sebab syarat tahajud kan kena tidur seketika. Kami pun nak buat juga. Itu dia Ustaz. Terima kasih kepada Wawa yang sudi bertanya. Ini bagi golongan yang kerja malam Ustaz. Betul juga. Ya. Kita kena raikan jugalah yang mereka kerja malam, doktor ke nurse dan sebagainya. Dia begini, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Kalau sekiranya kita tadi boleh terlelap tadi, bukan nak lama, ya, kita kata ambil 5 minit pun jadi. Supaya kita ambil makna tahajud itu tadi, bangun selepas tidur. Kita solat tahajud. Dan juga pandangan yang kedua mengatakan bahawa ulama kata tadi tidak ada syarat, maknanya kita tidur untuk bertahajud. Kalau sekiranya tadi kalau kita dapat terlelap sebentar, 5 minit, 10 minit, rasanya orang kerja shift malam ni pun dia ada waktu yang diberi kot rasanya, kelonggaran ataupun keringanan, dia boleh tidur ataupun dia ada rehat masakan 1 jam contoh. Sebab kita niat tadi aku nak tahajud. Maknanya kalau dia terlelap dengan izin Allah, jangan terlelap teruslah sampai tak kerja, sampai pukul 8 pagi dia terlelap. Itu bukan terlelap, tidur terus tu kan. Jadi masalah pula kena buang kerja. Artinya dia cuba lelapkan sekejap
sebab niat untuk bertahajud pukul 4 pagi tadi. Baik, kalau sekiranya dia tak terlelap juga, kerja kena jalan juga, dan memang dia tak boleh tidur malam tu, kerja je daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi umpamanya, maknanya dia boleh buatlah solat sunat taubat, solat sunat hajat, ataupun kalau nak buat solat tasbih, tapi tasbih tu panjang lah kan. Kita ambil solat yang ringan-ringan lah. Tadi solat sunat wudu, solat sunat taubat, kemudian solat sunat hajat. Dia bangun untuk solat sunat wudu, kemudian taubat hajat, itu pun ambil pandang kedua tadi, ulama menyatakan bahawa apa sahaja solat sunat yang kita buat selepas daripada Isyak itu maka dikira tahajud juga. Jadi makna ada dua-dua, diraikan juga. Cuma kita ambil lah pandangan ulama-ulama Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah menyatakan bahawasanya yang sebaiknya tadi kita tidur sekejap, ya. Kita tidur sekejap kemudian kita bangun. Itu yang terbaik. Maknanya kita ada solat sunat khusus niat dengan boleh saja aku sembahyang solat tahajud kerana Allah. Kalau tidak kita sembahyang sunat taubat, ya, begitu juga kita sembahyang sunat hajat. Itu pun dikira sebagai tahajud juga, kata sebahagian daripada ulama, sebab kita mendirikannya itu selepas pada waktu Isyak dan sebelumnya masuk waktu subuh. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada yang bekerja malam jangan sedih, jangan pula berhenti bekerja Ustaz. Kalau boleh lelap sekejap dan bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan yang ditanyakan oleh Rahimah Saud ni Ustaz. Agak menarik juga untuk kita sama-sama baca. Salam Ustaz, da'i dan warga kerja tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Kelebihan solat tahajud sudah dimaklumi ramai. Soalan saya, adakah seseorang itu dikira rugi kerana mendirikan solat tahajud 2 rakaat sahaja setiap malam namun dia istiqamah mendirikannya? Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan da'i. Terima kasih juga kepada Rahimah Saud yang sudi bertanya. Ini Ustaz, tunaikan 2 rakaat je Ustaz. Tapi istiqamah. Adakah rugi atau bagaimana? Silakan. Baik, itulah yang sebenarnya yang kita lihat. Kalau sekiranya kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semua satu. Kita tak boleh buat semua. Nak semayang sunat tasbih 4 rakaat 2 salam. Bukan senang tuan-tuan. 300 kali tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 33 kali itu pun lepas daripada zuhur, kan, salasa wa salas, kita nak 33 kali subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang 3 kali je kita boleh sebut subhanallah. Masuk yang keempat dah jadi sebelah yang tu. Daripada subhanallah jadi sebelah. Masuk yang ke-10 daripada sebelah boleh belah. Tidur terus dia yang tu. Ya, jangan sampai zikir wirid kita daripada subhanallah jadi sebelah boleh belah. Ini 300 kali tasbih pula kita buat malam. Buat solat sunat tasbih 4 rakaat 2 salam. Kalau malam, kalau siang 4 rakaat 1 salam. Baik, itu kaifiat dia. Maknanya apa dia? Kita nak buat biasanya kalau sunat tasbih ni 4 rakaat 2 salam da'i, hampir 1 jam jugalah. Paling cepat pun dalam 40 minit begitulah. Itu yang jenis ekspres lah. Tapi tak bolehlah laju sampai sebelah tadi. Kan? Kena subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau lambat-lambat sikit, mungkin hampir sejam. Lama. Tapi kemuliaan, apa dia, kelebihannya itulah yang Nabi ajar kepada Ibn Abbas. Maka kalau boleh buat setiap malam, itu yang bagus. Kalau tak boleh, buat seminggu sekali. Kalau tak boleh buat sembahyang sunat tasbih ni, maknanya tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan. Tak boleh juga buat setahun sekali. Tak boleh juga buat seumur hidup sekali. Saya nak sebutkan tadi, solat sunat tasbih itu maksud dia, kita buat malam tadi 4 rakaat 2 salam. Maknanya lama, tak mampu kita rasa aku tak boleh berdiri lama ni. Kalau aku nak buat panjang-panjang lagi lepas daripada tahajud, nak buat sunat taubat, aku rasa sebab aku baru mula. Biasalah orang baru mula macam mana kan. Baru taktih lah kita kata. Jalan, macam itulah. Kan, masih lagi goyang lagi. Ya, eloklah kita buat yang katakan tadi 2 rakaat dulu. Tapi jangan tinggal witir. Jangan tinggal witir. Bagi mazhab Hanafi tuan-tuan sekalian, witir wajib. Sebab dia menceritakan, Imam Abu Hanifah mengambil satu hadis bagaimana Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir pada tiap-tiap malam. Hatta sekalipun Nabi musafir. Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir. Jadi Imam Abu Hanifah meletakkan hukum wajib witir. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Tapi tidak pada mazhab yang lain. Pada mazhab Syafi'i, maka menurut Imam Syafi'i hanya sunat sahaja sunnahnya. Itu. Ertinya pun dia, kita ambil lah tadi raikan 1 rakaat cukup witir. Kalau tak boleh buat 3 rakaat. Maknanya yang penting,
kata ulama kita, istiqamah. Yang disebutkan tadi tadi. Maknanya dia buat tak banyak tapi istiqamah. Cubalah tahun depan pula kita daripada 2 buat 4. Mesti ada perubahan, kita nak improve lah. Kan? Yang kita doa, wa husni ibadatik. Ya Allah, engkau perbaikilah mutu kualiti amal ibadat aku. Nak upgrade. Jadi artinya tuan-tuan, ya, buat walaupun berdikit-dikit tetapi istiqamah dan cuba kita usaha upgrade daripada 2 rakaat insya-Allah buat 4 pula. Setahun buat 4 rakaat, 1 rakaat ni 2 rakaat 1 salam. Sambung lagi 2 rakaat 1 salam. Buat setahun pula 4 rakaat. Kemudian tahun depan lagi buat pula 6 rakaat. Sampailah kalau kita boleh buat macam Nabi buat 8 rakaat tadi. Dan witirnya 3 rakaat. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bab kata penerbit kita, daripada tak ada, baiklah ada. Baiklah sedang penonton, insya-Allah biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Tanyalah dakwah, biarlah tanyalah ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Ilmu Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Baiklah sedang penonton, saya nak bawakan penonton berita terbaru yang sempat kita sama-sama tonton pagi tadi, iaitu berkenaan COVID-19. Malaysia tangguh hantar jemaah haji. Putrajaya, Malaysia menangguhkan penghantaran jemaah haji tahun ini penularan wabak COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, penangguhan penghantaran bagi musim haji tahun ini mengambil kira keutamaan kesan kesihatan kepada penduduk negara ini. Jadi jomlah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah lenyapkan wabak ini. Semoga kita boleh pergi haji Ustaz tahun depan, insya-Allah. Baiklah sidang penonton dan Ustaz, kita naikkan soalan seterusnya. Ram Deseru bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk menarik anak-anak muda agar mudah untuk melakukan solat tahajud sebagai amalan yang sangat dituntut oleh agama Islam? Ramai anak-anak muda masa kini lebih berjaga malam, bermain game online bersama rakan-rakan mereka. Apa nasihat Ustaz? Terima kasih kepada Ram Deseru yang sudi bertanya tentang anak muda Ustaz. Allahu Akbar ya. Macam itulah. Silakan. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, hari ini yang fardu pun, solat fardu pun ramai orang tinggal. Ya, semayang subuh berapa ramai yang tak semayang. Semayang maghrib berapa ramai yang tak semayang. Ada kajian menyebut 85% ya, umat Islam di seluruh negara kita tak semayang fardu 5 waktu sehari semalam. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau semayang fardu pun dia tak solat, agak-agak dia nak bangun tahajud ke? Yang kata 85%, 85% umat Islam di seluruh negara tak semayang waktu yang disebut semayang maktubah, mafruḍah, 5 waktu tadi. Mungkin maghrib, isyak dia tak semayang. Mungkin isyak, subuh pula tak semayang. Dia tak cukup 5 waktu. Ni 85%. Agak-agak yang nak semayang tahajud berapa peratus? Yang boleh semayang tahajud berapa peratus? Begitulah kalau kita ambil generasi anak-anak muda hari ini, Allah. Kalaulah mereka itu tidak dididik daripada awal lagi untuk mereka mendirikan solat fardu. Dan kalau sekiranya dah buat solat fardu pun tadi tengoklah lalai, ada yang semayang di akhir waktu. Walaupun kita tahu waktu yang paling baik, amalan yang paling baik adalah semayang awali waktu. Maknanya semayang pada awal waktu. Itu pun kita nampak yang bekerja, yang tak bekerja, semayang di hujung-hujung waktu. Bagaimana mereka nak bangun tahajud? Kan itu, yang betul-betul bangun tahajud memang dipilih oleh Allah. Kan itu bila mana ditanya bagaimana kita nak encourage, nak galakkan anak-anak muda
untuk bangun tahajud, tak boleh tinggal solat fardu tadi. Yang ni kita kena tekankan dulu. Semayang fardu jangan tinggal. Kemudian yang kedua, maka dididik anak-anak tadi supaya semayang di awal waktu. Kalau nak bangun tahajud, maka minta semayang jangan di hujung waktu. Kalau hari-hari tiap-tiap waktu semayang di hujung waktu, nampaknya gelap masa depan nak bangun tahajud ni. Sebab tahajud ni bukan main-main. Orang yang ada kekuatan, dia datang kekuatan dalaman baru dapat bangun tengah malam. Kalau tengok tadi bagaimana soalan. Saya Ustaz bangun tapi tak boleh tahajud. Bangun kemudian saya tidur balik. Kan adakah itu kira Allah sayang pada kita? Bangun saja tidak menjadi suatu bukti yang kata kita ni bangun saja, bukan tahajud, bangun saja. Oh Allah sayang pada aku sebab aku bangun. Tapi tak tahajud. Bahkan kamu tak bangun tahajud. Kamu tahu kelebihan tahajud itu, kamu golongan yang disebut golongan yang khasir. Khasir ni apa? Golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Yang semata-mata semayang fardu saja, maka mereka di kedudukan salim. Salim ni selamatlah, sejahtera. Tapi orang yang semayang fardu dan tahajud lagi, maka disebut sebagai golongan rabih. Rabih ni siapa? Golongan yang beruntung. Sebab dia ikut sunnah Nabi SAW. Kalau orang yang melakukan solat tahajud ni, anak sebut yang anak muda ni, sebagai motivasi. Di saat ni Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadati, kana lahu ajrun mi'atu syahid atau kama qala rawahu Muslim, hadis sahih. Nabi kata barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah daripada aku, dia buat amalan sunnah aku, satu sunnah antaranya tahajud. Sedangkan orang lain melakukan kefasadan, kerosakan, bayangkan pahala Nabi kata seperti mana 100 orang yang mati syahid. Tuan, malam ni jangan lupa. Azam ni, malam ni aku nak bangun tahajud. Aku nak bangun tahajud. Aku nak tidur dan aku nak bangun pukul 4 ataupun 5 pagi. Tak apalah, kita baru nak mula ni, kita niat bangun ni, aku nak bangun untuk subuh terus. Makna kalau subuh hari ni 5.50, ya, Kuala Lumpur, Selangor, 5.50, maka kita bangun pukul 5.30. Kita ready lah. Yang terbaiknya mandi dulu, kemudian tadilah bersiwak dan sebagainya. Kemudian kita ambil lah masa lebih kurang 15 minit sebelum waktu subuh. Mulakan dengan tahajud tadi 2 rakaat. Kemudian witirlah 1 rakaat dulu. Tak apalah. Anak-anak muda kan biasalah. Orang kalau nak kira tadi yang naik, anak muda dengan game memanglah. Dengan bola macam-macam lah. Tidak dapat dinafikan. Memang itulah dia punya live dia, hiburan dia. Tapi kita nak kontra. Yang ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu orang yang buat tahajud ni dia ada pengorbanan. Orang yang buat tahajud ni dia ada perjuangan. So bila ada pengorbanan dan perjuangan, kolaborasi yang ada tadi memungkinkan dia menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi juga menyatakan bahawa aku solat bangun tahajud ni sehingga bengkak kaki dan pecah kakiku, tumit aku ni kenapa? Kerana tidak lain tidak bukan afala akunu abdan syakura. Sebab aku ni kata Rasulullah ini, tuan-tuan sekalian, aku ni kata Rasulullah nak jadi hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya mendoakan agar kita tidak tergolong dalam golongan 85% yang tidak menunaikan solat fardu, tetapi tergolong dalam golongan rabih, iaitu golongan yang beruntung. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di detik-detik terakhir tanya Ustaz. Mungkin Ustaz ada kesimpulan ringkas Ustaz sebagai penutup program kita pagi. Baik. Silakan. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita berada di ambang kiamat, di penghujung zaman, bermakna ujian dugaan yang kita hadapi semakin perit, semakin getir, dan sudah tentulah Allah nak memilih daripada kalangan hamba-hambanya yang benar-benar ada kekuatan spiritual, rohani mereka, langsungnya mereka itu menjadi orang yang mudah untuk berbakti, melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan itulah bekalan untuk kita bawa nanti bila mana kita meninggalkan dunia ini. Bekalan yang terbaiknya tadi bukan hanya sesuatu yang fardu, tetapi buatlah yang bersifat nawafil, yang sunat-sunat, nafilah tadi. Untuk apa dia? Untuk menjadi satu amalan tambahan. Kalau puasanya ada puasa sunat, kalau solatnya pun ada solat sunat. Kalau zakatnya fardu, maka ada sedekah yang disebut sedekah tatawwu' yang sunat. Begitu juga kalau haji, adanya umrah, maka kita laksanakan. Jangan tinggalkan walaupun yang sunat. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan itu menjadi satu bekalan dan dia meletakkan kita di syurga Firdausi insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan dan mungkin ada sedikit doa ringkas Ustaz bagi memberkati program kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah kami ya Allah untuk kami mengingatimu ya Allah, dan permudahkanlah kami ya Allah agar kami menjadi hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah, dan permudahkanlah ya Allah bagi kami untuk kami berazam memperbaiki kualiti dan juga mutu ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Amin. Jadikanlah kami sebagai golongan yang mudah melakukan ibadah. Jadikanlah kami sebagai ahlul ibadah dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah juga kami ya Allah untuk kami mendirikan solat tahajud pada tiap-tiap malam ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami dan ibadah malam yang telah kami lakukan ya Allah. Amin. Di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini ya Allah yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada kalangan golongan yang berilmu dan jauhkanlah kami daripada melakukan ibadah yang disebut sebagai ibadah juhala, yakni orang yang melakukan ibadah dalam keadaan jahil. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz esok bersama Da'i Azrin dan ahli panel Ustaz Muhyiddin Mukhtar dengan topiknya adab makan. Akhir kata, bingkas bangun dari lamunan, kiblat suci menjadi saksi. Malam berseri dengan ketaatan, solat tahajud menjadi paksi. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.